Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gila kipayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Faslun. Faslun kata Asy-Syekhul Muallif Asy-Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan segala fardu wudu, segala perkara wajib yang bergantung dengan wudu, maka melengkapi rukun dan syarat. Nah, lalu katanya, dan setengah daripada syarat sembahyang, syarat bagi sah sembahyang itu, dia syarat bagi wajib satu. Ni syarat bagi sah. Syarat bagi wajib sembahyang iaitu Islam. Nah, tak wajib atas orang kafir dengan mana tak ditutup. Sekiranya kita orang Islam, tak boleh nak tutup dia. Kalau kita jadi pemimpin pun, orang kafir itu penau di bawah negara Islam, tak boleh nak paksa dia semaya. Itu makna tak wajib belah tu. Adapun di akhirat, hak akhirat tu masuk di dalam kata kira. Tak semaya tu kira. Hingga tak ditutup pada dunia, nasbah kita orang Islam. Kalau kita cuba sama Islam, bila seorang itu tak semaya atau orang kuasa, kena tutup dia. Jadi syarat bagi wajib semaya itu Islam. Ada akal, terpanggil seorang itu akil. Lagi pula siapa umur, tu syarat bagi wajib. Kebetulan juga nak sah pun syarat kena ada akal. Hak ni hak nak bercara ni syarat bagi sah sembahyang. Katanya, dan jikalau sembahyang itu sembahyang mayat sekalipun. Mana apa tu? Syarat bagi nak sah tu, kita lakah dulu mengambil wudu. Lakah dulu supaya jadi hukum dulu. Kalau mengaji ibarat dia panggil setengah daripada ni khabaru muqaddam, mengambil wudu mubtada muakhar. Tu segi ibarat. Nah, setengah daripada syarat
Sembahyang ni syarat bagi sah sembahyang itu mengambil wuduk. Tu syarat bagi sah. Pahunduk klik. Dan jikalau sembahyang itu sembahyang mayat, sembahyang jenazah, sekalipun syarat nak sah tu kena ambil wuduk. Ni apa yang ghayah nak rat ataupun ghayah li ta'mim, sama ada semaya tu semaya harian ataupun semaya tu semaya mayat, kena ambil wuduk. Ataupun nak rat, orang ghayah tu nak rat di atas kaum, satu kaum kata semaya mayat sah dengan tidak ada wuduk. Sebab dia tilik kepada maksud semaya mayat tu apa? Iaitu doa bagi mayat. Maka doa tak ada syarat ada wuduk. Itu jalannya dia. Sebab itulah rukun doa tu sekurang-kurang Allahumma ufil lahu. Kemudian daripada takbir yang ketiga. Mayat-mayat tu. Tu hak pentingnya doa tu lah, doa bagi mayat, doa minta ampun, minta Allah Taala kesian ke mayat tu, minta maaf lah kesalahan dia. Hak pentingnya situ. Maka dia kata bila maksud tu doa, maka doa tak syarat nak sah dia tu ada wuduk. Dia duduk situ. Ada pun kamu tamak tak kira panggil solah. Ni panggil solah jenazah. Bila panggil solah, kena ada wuduk. Cuma kita ambilnya peluang bagi kitanya tekah kita tu sutuk. Terkepit gaduh-gaduh. Pasal agama kita siapa akhir sekereta. Nama nak sembahyang, nanti stanu apa siapa. Pas kita wuduk tak ada, duduk dia lah. Orang taklah, tak ada nak cek muda wuduk dah ni. Ndak, masuk lagi. Ingat nak turut kau yang mengatakan memada sembahyang jenazah dengan tidak ada wuduk. Kita kliklah. Ibnu Salah di antaranya bawa. Kalau meneperekat apa? Kalau perekat orang salah tu Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi dia kata memadai dengan tidak ada wuduk. Kita klik itu. Ni dak nanti kita sore kalau bayar semaya. Musim kita cari timur zaman dulu nak coba lihat lagu Allah mainnya datuk ni. Tentu dah rakyat semaya mayat tak bawa juga semaya ni tu. Nak dak jatuh masalah. Tu senang kata dikalu nyusah orang sebab kita ni pedah kita tahu beberapa kaum. Gitu. Bukan kata kita nak istihad tak payah ambil wuduk. Tu dak. Tak ada apa-apa seperti biasalah. Dia tukar saat ni orang apa tak tahu. Tu pedah khilaf. Jikalau semaya tu semaya maya sekalipun lakah gitu. Ataupun sujud tilawah. Sujud tilawah di sisi kita orang awal ada masyhur dengan sujud sejadah. Sujud tilawah 14 tempat ke dalam Quran tu. Bila kita nak buat amal dengan sujud tilawah kena ada wuduk. Masalah kita dak baca surah Iqra je. Surah Iqra wasjud wa qatarib. Sunat sujud tu. Sujud tilawah. Pas kita ingat ayat tu ingat, bila ingat tak ada kena ada pergi Quran Pas kita baca siapa wasjud wa qatarib. Sunat sujud tilawah. Pas kita tak ada wuduk. Muktamad tak boleh. Tapi kalau nak taklidkan kata tak payahlah. Sebab ini bukan semaya. Sujud tilawah bukan semaya. Maka mazhab Syafi'i pun tak panggil semaya. Coba dia panggil apa? Barang pada makna semaya. Dia panggil gitu. Hendak kecak tak kaum muktamad lah ni. Jikalau sujud tilawah sekalipun sujud kerana baca ayat Quran tertentu. Tilawah mana baca. Di antaranya wa idza quri'al qur'anu la yasjudun. Sujud surah Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat. Ya 14 tempat mazhab kita hak tepat di sunat sujud bila kita baca ayat tu. Atau sujud syukur, sujud kerana terima kasih. Cerita. Terima kasih kita dapat nikmat. Kita menego dalam letaknya sekian-sekian dapat. Tiba-tiba Allah boleh labur tu banyak. Allah maksud terima kasih kebir Allahu akbar. Tu.
Niat saja ke sujud syukur. Sujud satu sujud. Tu nak juga kena ada apa dia tu wuduk. Ada mana sekalipun apa tu setengah pada syarat bagi semaya. Kalau dia awak masuk sujud tilawah, sujud syukur ni bukan semaya ni. Ni barang pada makna semaya. Itu. Kena ambil wuduk. Apa dia ambil wuduk? Iaitu ambil wuduk tu yakni maknanya, makna ambil wuduk tu. Kalau Arab ke panggil at-tawaddu'u. Ambil wuduk. Iaitu bersuci daripada hadas yang kecil. Suci daripada hadas disifat dengan kecil ni, yakni kecil dengan mana yang kecil yang sedikit apa hukum yang bersangkut paut dengan hadas ni. Tu panggil kecil. Tengok baca Quran tak ada apa-apa dengan tak ada wuduk. Kecil je hukum dia tu. Hanya nak sentuh Quran, nak bawa, nak tanggung mushaf ni tak boleh. Tapi kalau nak baca. Wuduk tak ada. Tapi cuba berjunub. Nak baca pun tak boleh lah. Nak iktikaf di masjid tak boleh. Tapi kita tak ada wuduk, ada apa-apa. Jadi hukum tu sikit sangat mengenai dengan hadas ni. Tak kala hukum sikit panggil hadas kecil. Kecil hukum. Kalau tengok benda tu ada banyak ni yo. Dah itu kan. Kalau hajat bertambung tu kecil ke mana nama tu? Kecil pada hukum. Dengan makna tak banyak perkara haram dengan sebab dia. Tu kalau tilik pada janabah berjunub, hak tak apa dengan kecil, haram dengan berjunub. Nak duduk dalam masjid tak boleh. Tu dia. Baca Quran tak boleh. Hukum tu besar sikit. Dia panggil hadas besar. Dan adalah segala rukun wudu itu 6 perkara. Ni maklumlah ni. Kita dia ajar pada kita kata pandai ngajar agama tu lagu ni lah kita diajar rukun wudu 6 perkara. Ni kan apa? Mazhab Syafi'i. Orang bawa masuk agama tempat kita awal-awal tu daripada mazhab Syafi'i. Makanya masuk mengajar kitab Syafi'i. Tu daripada Yaman. Lepas tu hak belakang mari tu apa dia kita kau boleh tahu lah. Seperti orang mazhab Hanafi dia tak ramai. Ada dah pak kita ni pun tu orang Kabul. Orang Kabul tu orang mazhab Hanafi. Terbanyak tak sah Kabul, masjid Kabul, Kabul. Bukan kabur dah. Tu makan nyo. Makan kayu tu dah. Ni orang Kabul. Kabul ni apa dah? Ibu kota negeri Afghanistan. Tu Kabul. Orang Kabul, orang Kanun banyakkan mazhab Hanafi. Sebab dia mari duduk sini, dia mari buat dia buat masjid lalu. Tapi syarat jadi bandar-bandar. Dia boleh buat jemaah 2-3 orang pun tak apa. Tapi nak ni kebenaran daripada imam. Kalau itu kat qadi lah dia minta izin dengan qadi, dia mazhab Hanafi. Qadi benar tak apa untukmu. Sebab tu dia buat masjid, buat jemaah pun 3-4 orang. Kita duduk pergi jalan, kita semayang masjid Kabul. Di petani kita pergi sungai masjid Kabul. Dia orang mazhab Hanafi. Dia dah ajar kita Hanafi. Tu dia. Ada canggah apa. Kita bawa ngaji hak lain kelik. Nak lerak. Jadi. Walau mazhab lain tak ada lama dah. Baik. Iaitu 6 perkara. Kalau mazhab Hanafi 4 ya. Rukun dia 4 ya. Mana tu 6 perkara? Pertama niat. Mazhab Hanafi bukan rukun niat. Dia kira wajib. Nak sempurna gak niat. Dari segi memada tak niat tak apa. Kenapa? Wuduk ni dikira bak bersih. Bak menyuci tak ada syarat niat. Tengok kita basuh kecil berak dah. Kena niatnya. Nawaitul istinja ada. Asalkan alamat suci sudah. Tak ada kena niat. Maka ambil wudu, mani janabah, dia panggil masuk dalam bab nazafah, bab menyuci, bab taharah. Bila bab taharah tak ada syarat kena niat kata dia. Tak ada wajib niat sekali memada. Wudu apa tu? Dia kata dia. Kita tak dibilang rukun.
bersuci, niat bersuci bagi sembahyang. Nawaitu taharata lis-salah kalau Arab ke. Atau umpama niat bersuci dengan bahawa nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Dalam bahasa Melayu sahaja aku mengangkat hadas kecil. Ada dah. Itu salah satu. Dan makna niat pada syarak, adapun niat pada lughah tu semata-mata sengaja hati. Mutlaqul qasdi, semata-mata qasad, semata-mata sengaja, sengeleng, tu panggil niat pada lughah. Adapun niat pada syarak iaitu qasadkan suatu. Hal keadaan qasad itu mana sengaja hati akan suatu, akan buat suatu, maknanya gitu. Qasad ini sengaja hati akan suatu, mengajarkan buat suatu. Hal keadaan qasad sengaja tu beserta dengan diperbuatkan suatu itu. Kalau Arab ke qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Apa kedua lagi bi awwali fi'lihi. Arab tu gitu. Kalau gitu maka makna niat wudu itu misalnya tapi kata masalah iaitu bahawa tu kita tu tak cerak titik dot je. Kalau Arab betul tak ada tulis nun bahawa mutawaddi kalau baca Arab. Tapi ni capur dah ni. Sebab ada nun muntawaddi dah itu kan. Sebenarnya tak ada nun lah jadi kalimah Arab. Tawadda'a yatawadda'u tawaddu'an. Akan mengaji surah. Sifatnya mutawaddi'un. Kalau itu di sininya bahawa mutawaddi. Lepas tu kita tak ada titik dah. Nabi ada dot, yang ada titik. Mutawaddi ni apa? Seorang yang ambil wuduk telah mutawaddi. Kalau ibarat jenis ni bahawa seorang yang mengambil wuduk tu menghendaki. Kehendaknya mari di hati kan? Menghendakkan dengan membasuhkan anggota wuduk itu. Bila sebut anggota wuduk, pak jelah dah. Anggota wuduk, apa dia muka, tangan sekat siku, kepala sebahagian dan kaki sekat pergelangan. Tu anggota wuduk. Maka iaitu bahawa mutawaddi, orang yang mau ambil wuduk tu menghendaki dengan hatinya tu, dengan membasuhkan anggota wuduk tu kerana akan apa? Akan bersuci. Itu maf'ul menghendakilah. Menghendakkan bersuci bagi sembahyang. Tu mana kata nawaitu taharata lis-salah kalau Arab punya gitu. Dia ni kalau tak kata mana nak kata apa pun ya sekiranya kalau kita tak semaya lagi, masalah tak semaya lagi zuhur, tengok zuhur nak habis dah, bangun cah. Kalau duduk tidur pun lah, hei maya zuhur tak gini, tak lagi, kau nak masuk ke 3 dah, bangun tak ke kosak di kita nak semaya bangun tu. Bangun nak semaya dah lah, pasal bangun nak semaya tak ada. Gi kolah air dan sebagainya, sah mani patu mani dah ambil basuh, hati duk kosak ke mana dah. Dah ambil semaya dah tu lah. Duk ambil air untuk semaya. Banyak ambil wuduk untuk semaya. Hingga tak ada kata apa nawaitul wuduk ke nawait, tak ada kata tu bahagia sunat sukuh tu. Hati ni kosak itu dah. Tapi kalau kosak hak mula bangun saat ni, hak tu panggil niat pada lurah yalah. Kejut jaga, zuhur tak maya lagi bangun. Tu kosak ada bangun nak semaya tu. Tapi wuduk tak ada, pergi. Depan sedap berjalan kakak lagi, nak ambil wuduk. Bukan ambil lagi. Mana tu nak ambil wuduk, ada maya lagi. Nak ambil semaya, tak ada maya lagi. Tu panggil niat pada lurah. Di siapa pak di kolah kak, ambil perang, basuh muka, hati dia nak, ajalah tu. Ada nak sahaja aku. Tu ada susun lapar dalam hati, panggil hadisun nafsi. Dia kata di sini bahawa mutawaddi
seorang yang ambil wuduk tu menghanakkan dengan hatinya, menghanakkan dengan membasuhkan anggota wuduk tu kerana apa katanya dak basuh apa tu. Kali tahu ya, ada ambil wuduk. Lain pada kita dak basuh ni kerana kena cemar. Bapa ni kena mengecik darah kena muka, itu dak basuh kan tak? Kosak kau tu, dak apa tu? Ni ambil wuduk ni. Kalau katanya kita royak tekah tu bunyi gitu. Tu nak royak atas dalam hati tu khanak gitu dah. Menghanakkan dengan membasuhkan anggota wuduk tu menghanakkan akan bersuci. Bersuci saat itu suci bagi sembahyang. Suci itu untuk sembahyang. Menghanaki itu bila? Daripada awal membasuhkan anggota wudu. Kanak tadi awal lagi dah. Awal membasuhkan anggota wudu. Gak kita kata awal hak mana kalau kira rukun? Muka. Walaupun kita basuh tangan hak ni hak sunat. Tangan sekap gelangnya hak sunat. Berkomor tu pun hak sunat. Masuk air ke hidung tu pun hak sunat. Ni mazhab kita ni. Setengah mazhab bismillah tu wajib. Ti Hambali. Masuk air ke hidung wajib. Tapi bukan rukun lah. Wajib. Daripada awal membasuhkan anggota wuduk hingga selesai wuduk. Ya tak ada balik tidak lah. Ya kadang-kadang kita ni duk ambil wuduk lah tak. Duk basuh muka. Basuh muka tu dah niat ambil wuduk dah tu. Sapuh kepala, basuh tangan dah niat ambil wuduk tu. Ni berasa nak kecing. Ada lagi tu dah. Paling tu paling berhenti wuduk dia kecing dulu. Tu mari niat semula dah tu. Tu. Kalau tak ada apa-apa, tak ada manak apa-apa ke, duk basuh hati dah gitu hingga selesainya. Tu dia. Dan adalah makna bagi segala amalan yang berhajat kepada niat itu seumpama yang tersebut itu juga. Apa yang nak ayat. Jadi makna kita duk kecek ni wudu. Begitulah apa saja niat bagi segala amalan hak yang berhajat kepada niat. Semaya, puasa, dah bajak pada niat. So umpama yang tersebut itu jua. Sepatulah juga. Jua mana juga. Adapun seperti dikatakan. Maksudnya seumpama yang tersebut itu jua. Seumpama itu juga. Apa tu? Iaitu menghanaki. Bersuci akan semaya daripada awal membasuhkan. Kalau semaya pun sepatulah niat. Apa dia? Masuk perbuatan semaya. Adapun seperti dikatakan masalan niat wudu itu kata nawaitul wudu'a atau umpama apa umpama nawaitu taharata lil wudu'i ataupun nawaitu raf'al hadatsil asghari supaya depan nak ada di muka 42 lek sana tu. Baris yang kedua. Balik tengok muka 42 lek sana tu. Iaitu seumpama ia berkata nawaitul wudu'a. Tu hak kata tu. Atau nawaitu taharata lis-salah. Atau nawaitu raf'al hadatsil asghari. Dia ayat kata apa di sini? Dia kata adapun seperti dikatakan masalah niat wuduk tu kata nawaitul wudu'a atau umpama. Umpama mehok tu marilah nawaitu taharata lis-salah, nawaitu raf'al hadatsil asghari. Hak tu maka iaitu apa dia? Dikatakan pada niat wuduk tu. Mana itu perkataan tu? Hak tu kerana hendak mentaswirkan niat pada hati jua je. Hak tu sekadar nak menggambar, nak merupakan niat dalam hati je. Supaya kita dak heja apa-apa takut terlupa dah. Dak heja apa nak pergi beli apa-apa lama terlupa tu, dak heja dalam jalan.
Nah, takut lupa, hati takut lupa ya. Ini sepatu bila kita nak tempat kira sungguh niat. Lepas tu kata juga nawaitu taharata kalau semaya usalli fardal asri. Hak tu perkataan tu sebagai nak mentaswin nak apa? Nak mengingatkan hati saja. Taswin nak sama merupakan. Tu saja. Bukan kira di lafaz tu. Oleh itu maka jika dikatakan yang seumpama nawaitul wudu'a masalan kata pada hati. Lagu mana kata pada hati? Dia kata hadisun nafsi lah tu. Dia berkecek dalam diri. Tak ada kata di lidah dak. Supaya ada kita kecek lagi tu dah. Aku dengar ya tu aku duk kata sorang hatiku. Dia kata lah hati. Tu dia panggil hadisun nafsi bukan niat tu. Kata dia maka jika dikatakan yang seumpama nawaitul wudu'a masalan. Seumpama tadilah nawaitu raf'al hadatsil asghar. Kata dalam hati pada hati. Yakni maksud kata dalam hati ni dilakukan segala hurufnya jua. Segala hurufnya huruf seumpama nawaitul wudu' duk berlaku dalam hati tu. Hak tu dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi semaya. Tak ada jatuh lah hati kata menghendak kepada semaya. Cuma duk memari huruf tu lah hati. Jawab jika tiada sah wudu'nya. Kerana niat kena qasdu syai'i muqtarinan bi awwali fa'lih ataupun bi fa'lih. Tu makna niat. Ada peduk hari hejah huruf dalam hati tu bukan niat pada syarah tu panggil hadisun nafsi. Satu bagai daripada makna niat pada lurah dia panggil tu. Tu tak kira betul apa-apa kan. Ada tu duk kata di mulut. Kadang-kadang terkatuk surat mulut dia baca. Kadang-kadang katuk pak mulut tak baca dia baca hati. Dia baca hati orang yang mudah-mudah tak baca hati. Ya ada masa ambil surat tak usah baca mulut dia. Baca hati. Nancai panggil dah. Kadang-kadang tengok surat dia. Mulut dah tak apa. Dia baca hati. Ini apa yang melakukan huruf. Melakukan huruf dalam hati. Itu panggil hadisun nafsi bukan niat pada syarak. Sebab dia kata tiada sah wuduknya. Sebab zaman budak-budak niat puasa dah. Bangun cokoh. Tidur siap dah. Kata niat lagi puasa. Tak lagi. Niat dulu. Bangun lah. Kalau tak niat tak masuk dah tidur. Bangun dulu dia. Pada orang tua dah tanya tu kata. Niat lagi puasa tu. Puasa ke dunia? Mungkin dah. Sampai jadi pelaku huruf kata. Saja aku puasa esok hari. Saja aku puasa esok hari. Daripada menunaikan fardu Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Pada mungkin duk tanya tokoh tu ganggu dia. Itu dia panggil bukan niat. Duk melakukan segala huruf jua dalam hati ni. Hak tu bukan niat lalu tu tak sah. Lepas tu dan dikiaskan diukurkan. Kiyas tu dia panggil giyah tu lah. Ukuran lah. Dan dikiaskan niat segala amalan, semua amalan lain pada cara wuduk ni dikiyah atas yang demikian itu jua. Supaya juga hadisun nafsi bukan niat pada syarak. Semata-mata sengaja pun bukan niat pada syarak. Nak panggil niat pada syarak, sengaja hati nak buat tu, berserta dengan buat. Dan hukum niat itu wujub. Yakni wajib. Ya tulis lagu tu. Hukum niat tu hukumnya wajib. Niat apa kita ada cara ni? Kita ada cara ni niat wuduk. Hukumnya wajib lagi pula rukun. Sekiranya tak niat tak memadai. Ada setengah. Setengah tu dia panggil kata wajib tapi memada dengan tak niat. Wajib mana tak sepenuh tak niat. Dan tempat niat dia duduk mana tempat niat tu? Tempat niat ialah hati. Wa mahallun niyyati al-qalbu. Tempat niat tu hati. Dan masa niat tu
Bila tu masa niat? Pada permulaan perbuatan. Kalau ambil wuduk gak, perbuatan hak wajib mula-mula basuh muka, kan? Kalau semaya gak, perbuatan hak mula-mula tu takbir. Tu dia. Jadi tak kalau rukun takbir sakut dengan lidah. Allahu Akbar. Lepas tu takbir tu syarat nak sah takbir kena jatuh dalam qiyam bagi orang yang kuasa berdiri. Sebab tu nak takbir bila-bila bangun tak boleh. Orang duduk qomat, dia duduk nyata. Lepas tu bangun Allah, bila duduk bangun. Tak boleh, dia kena daripada sampai ra tu kena dalam kena berdiri dah. Semaya fardu lah ni bagi orang tak uzur. Ada fan sunat tak apa. Pemanya terawih. Bawa surga duduk je. Ada tak belakang. Potek imam kebis semaya tu tidak. Lepas tu bawa siapa bangun tu Allah lah duduk bangun dah. Tak apa. Sebab maya apa? Semaya sunat. Itu dia. Kalau hak fardu mestilah diri lapar takbir rukun, niat pun rukun. Bila rukun sama rukun hak ni niat je kerja hati. Ada pun takbir kerja lidah. Dua tu nak wis sekali. Tu payah mukaranah tu. Kalau sebelum tak ada. Sebab rukun. Ada pun kau hak kata apa? Niat wajib tapi bukan rukun, syarat. Syarat je kena dulu. Apa tu kata mada niat sebelum tu? Dia kira syarat. Tak niat langsung tak mada. Sebab ijma'. Kalau semaya ijma'. Niat tu wajib. Hingga kilahnya rukun dengan syarat. Atas kata syarat, sahlah niat sebelum takbir. Tabiat syarat dia dulu di atas masyrut. Tengok, tutup aurah. Dia kena dulu pada takbir. Bukan takbir dulu baru sifat tutup pusat. Itu masa takbir pusat duk jono. Allah baru sifat akad gila. Dia kena sifat siap dulu. Tutup orang siap-siap dulu. Hadap belak siap-siap. Barulah. Dah pasal dia syarat. Ini pun sepatu. Bila niat tu syarat, dia dulu. Sebab tu setengah-setengah mazhab kan. Istihdaq tu wajib. Seperti mazhab Hanafi. Istihdaq silakan. Kalau kata istihdaq apa dia? Hakikat sebenarnya sila rupa semaya. Allahu Akbar. Habis dia memang senang tu ke? Tak ada lah kebalik nak waswah tu. Kalau kita ni waswah. Kita mengaji mukaranah tu ke Allah. Kelik tu jadi lalu. Kau mula ada apa dak semaya nak. Allah boleh ngaji bab mukaranah. Kelik tu kebel apa. 10. Allah maksud tak masuk itu. Setengah mazhab pun dia istihdaq tu wajib sebelum nak takbir tu. Dia tu sila. Dia panggil apa tu? Sila rupa semaya. Allahu Akbar. Senang. Tu dia. Ataupun dengan cara urfiyah. Sila cara urfiyah. Sebut kata kelima sembahyang. Dia melekat PB. Orang tak panggil semaya kalau tak ada takbir. Tak panggil semaya kalau tak ada qiyam, tak ada baca-baca. Bila kata semaya, melekat PB lah. Sila semaya. Allahu Akbar. Hak kita ni susah pasal nak jadi sekali lah tu sudah jadi pada Akbar. Allah betul kaf apa dia. Macam-macam ke jadi lah. Jadi. Kih ngaji mukaranah tu. Walau itulah. Walau bagaimanapun hukumnya mazhab kita niat tu adalah wajib. Tempat niat hati. Dan masa niat tu pada permulaan perbuatan. Habis. Dan kaifiat niat, cara-cara niat hak tu berlain-lainan lah hak tu. Berlain-lainan sekira berlain-lainan ibadat tak cerak huruf tu. Ibadat bukan berlainan adat dah tu, ibadat nah. Kaifiatnya tu berlain-lain sekira berlain-lainan ibadat. Tengok semaya satu ibadat. Hak kata saat ni, hak kata masa niat tu pada permulaan perbuatan itu istisna ibadat puasa. Ibadat puasa ni apa dia? Dia tak ada kena berserta dak. Bahkan syarat istisnanya niat waktu malam. Walah kalau kira sungguh permulaan puasa duduk mana? Mula di mana puasa? Di permulaan puasa mula di mana puasa tu?
Mula di fajar lah tu. Bila terbit pah fajar mula situ. Tapi terkadang makan tak ada siapa fajar pak kait terbit. Yang mula puasa situ. Kalau itu kalau kata-kata niat tu kena menyertai dengan permulaan, kena niat biar fajar tu. Sudah ke salat le tidurlah. Aku lupa niat. Kena ada kot naik. Kajamnya dulu lah tak apa jeda tu. Tengok. Teng. Nawai tu sama ke situ. Niat belum tak jadi. Sebab apa? Sebabnya tempat masa niat pada permulaan perbuatan. Ada? Tapi puasa ni diistisnakan. Orang panggil apa tu? Orang panggil dia menepati pada tempat niat. Puasa tu iaitu niat pada waktu malam. Dan kaifiatnya tu berlainan sekira berlainan ibadat. Dan syarat niat itu, ni syarat bagi sah niat. Syarat niat ni syarat bagi sah niat itu Islam. Sebab tu orang kufur niat dia tak sah. Niat dia tak sah. Walau dia buat baik, buat bajikan gapo pun, niat dia tak sah. Kenapa? Kerana orang kafir bukan ahli ibadat. Niat dia tak sah, kena Islam dulu. Tengok tu. Dan mumayyid, sungguhnya tamyid. Syaratnya kenapa dia mumayyid, ghalib mayyit 7 tahun umur. Makna kalau belum tu tak sah lagi. Niat tak sah. Sebab tu kanak-kanak belum mayyit walaupun cerdik. Tengok setengah budak-budak tu umur 4 tahun ingat Quran. Walau tak tamyid lagi tu. Luar biasa 4 tahun. Ingat Quran. Tapi dia tak tamyid lagi. Dan mengetahui ia akan barang yang diniatkan. Barang kita nak niat tu kena tahu, kena barang nak niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Barang nak niat tu kena. Dan maksud dengan niat tu apa? Dan maksud dengan niat itu ialah membezakan antara ibadat dan adat. Ni pun kita duduk ni. Duduk ni adat biasa duduk nah. Biasa kita ni duduk mana lagu ni cara duduk kita. Tak adat biasa. Tapi bila duduk dalam masjid gini. Jadi duduk adat juga ni supaya duduk tahgeran kedai apa ni cara duduk kita nah. Menetai menerak ke tinggal. Ni duduk kita tah kursi pun kita tah kursi. Duduk ni panggil ni. Tapi bila duduk dalam masjid, upo juga adat juga. Nak beza dengan ibadat, nama mana? Niat. Saja ku intikah. Tak ada niat tewala dah duduk dah empah lah. Mula niat mula. Baru jadi ibadat. Terlupa tak ada niat. Baru teringat niat mula situ. Tak ada apa. Tekan dak banyak dia panggil apa? Sebab duduk kita ni adat. Duduk kita ni adat. Tak niat tak ada. Itu termasuk niat nak beza antara ibadat dan adat. So, yang kedua pula sama-sama ibadat. Niat nak beza juga antara fardu dan sunat. Sebab itu kalaulah semaya fardu, dia kena mai ta'arud tu. Qasa ta'arud ta'ayyun ataupun ta'yin. Mana? Aku semaya fardu asar. Kalau aku semaya asar, jadi semaya sunat. Jadi sunat asar lah. Aku semaya zuhur. Jadi, tapi sunat zuhur. Aku semaya fardu zuhur. Kena kait fardu. Nak beza dengan sunat. Itu maksud niat. Dia sebut saja. Iaitu membeza antara ibadat dan adat. Sepatut sebut lagi. Dan juga antara darajat ibadat. Fardu dan sunat tu. Habis. Ni orang ni. Maka serta duduk di masjid misalnya kerana iktikaf. Buat tanya atau kerana mengambil senang. Nak mengambil senang. Rehat itulah. Masuk dalam masjid tak belakang. Kerana mengambil kesenangan istirahat. Tak boleh paling iktikaf lah. Sebab tak ada niat. Innamal a'malu binniyat.
Wala duduk tu tepat dah, tapi kita ada niat. Tu lihat seperti rupa duduk di masjid misalnya. Duduk kerana itikaf. Itikaf ni kita niat ni. Jadi apa duduk tu ibadat. Atau kerana mengambil senang. Para orang pernah tidur, masjid tidur. Tidur. Boleh rehat jelah. Pahala itikaf tak ada, orang kata ada niat. Itu. Tu di antara maksud niat. Maka jika ada niat iktikaf pada awal duduk di masjid, hasillah, dapatlah iktikafnya, dapatlah pahala iktikafnya. Nak dia lagi lah tu. Hasillah iktikafnya, hasillah pahala iktikaf. Jadi kalau tak niat, jika tidak ada niat, tak hasil pahala iktikaf. Panggil iktikaf tu panggil pada lurah. Lurah tak iktikaf, ada kedai nak iktikaf pada lurah. Kerana iktikaf ayat tadi pun mana duduk. Duduk tetap. Bukan nanti duduknya tak berhenti panggil iktikaf dah. Ni pun kita masuk masjid. Masuk kau tak ada duduk pun. Berhenti dek cacat. Niat iktikaf. Nampak dah tu masa kita siapa ni? Tu baik pun tak apalah. Tak ada syarat tu duduknya tak. Kalau itu mudah-mudahan tak iktikaf ni berhenti. Sampai tu duduk berjalan dengan jalan lagi siapa pakai kayu gaduh. Lu apa duk iktikaf? Boleh tak? Pada lurah. Tu dia. Lu apa ni duk iktikaf? Bawa baju cengau lah ni iktikaf sini. Kena ke dia iktikaf pada lurah. Tu. Tu dia. Duk kedai lah weh, 3 jam pro pastel cawai ai kosan apa iktikaf. Ada apa iktikaf pada lurah. Satu dia syarat apa rukun dia pula, rukun nak sah iktikaf, rukun dia tu kena masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Fil masajid dia takluk dengan akifun. Betul rukunnya kena masjid. Di surah tak ada madrasah. Yana? Asal ke masjid. Masjid. Luar dalam tu kita ada wakil pun ni. Ni kita ni. Lihat ni panggil dalam. Lihat tu panggil luar. Serambi tapi masjid belakang tu. Hak tambah tu dak lah. Tu. Tambah layan. Itu. Baik. Itulah mana kata jika ada iktikaf, jika ada niat iktikaf pada awal duduk, hasillah iktikafnya, hasillah pahala iktikafnya. Mafhumnya kalau tidak ada niat tak hasil pahala iktikaf. Pada luar iktikaf tu panggil tapi tak hasil pahala. Dan setengah daripada 8 niat. Yuk mari semula. Iaitu seumpama ia kerana ambil turah syarah kata dulu mutawaddi tadi. Seumpama ia mutawaddi, seorang yang nak ambil wuduk tu dia kata nawaitul wudu'a, artinya sahaja aku mengambil fardu wuduk. Tu nawaitul wudu'a, tak ada kena kata nawaitu fardal wuduk. Nawaitul wudu'a pun hasil. Sebab apa? Sebab wuduknya tidak ada selain pada ibadat. Itu dia. Kalau nawaitu taharata saja tak ada. Tak ada tu. Dia kait nawaitu taharata lis-salati. Tak apa. Kalau nawaitu taharata saja tak ada. Saja aku bersuci. Suci apa? Ada apa saja aku ambil wuduk, waktu tu dah wuduk. Ya tak ada nak tukar dengan adat tak ada. Ya wuduk tak ada adat. Wuduk ialah ibadat semata-mata. Kalau kata bersuci ada tengok. Kalau kecil basuh. Buat air besar basuh. Kaki cemar basuh. Duk suci tak ada bukti. Dia panggil ada adat, ada ibadat. Itu kena kait. Saja ku bersuci bagi semayang ataupun nawaitu raf al hadasil asghari. Ni kita dah ambil bawah ni lah banyak kira.
Saja aku mengakak akan hadas yang kecil. Lepas ni kena mengaji pula sikit lagi. Mengakakkan hadas kecil, mana mengakakkan hukum hadas. Nah, hadas tak terakak dia hadas dah. Hukum tu. Nak mengakak tu mengakak hukum. Tapi kita kecek tu hadas mudah. Saja aku mengakak akan hadas kecil ni mengakakkan hukum hadas. Sebab apabila berlaku hadas, hukumnya haram semaya. Hukumnya haram semaya. Bila kita ambil wuduk, saja aku mengakak ke hadas, mana aku mengakak ke hukum hadas. Hukum hadas tu haram semaya. Tegah semaya. Bila mengakak daripada tegah, jadi halal lah. Jadi sah. Nah, tu makna tu gitu. Lepas tu dia ada kait lagi jika pakai hadas tu beberapa arti pula tu. Dan niat bagi yang lain daripada daimil hadas, hendaklah ada niat itu dengan hati. Kerana niat itu tempatnya hati tadi. Diserta akan membasuh awal permulaan suku juzuk. Kita kata Melayu suku. Arab juzuk, tapi sedap kot juzuk. Awal suku juzuk, pusing ikut tu kelik. Daripada mukanya. Maka barang yang terdahulu atas niat daripada muka, barang yang terdahulu atas niat. Terdahulu atas niat. Apa barang terdahulu daripada muka? Tu dilarangkan dia. Noyak nawi. Jadi maksud kata awal apa niat awal perbuatan, makna bila kita dok buat kita dengan niat bila hak tu dikira awal. Jadi maksudnya kalau kita ambil air. Ambil air semaya kita basuh muka. Tekah basuh tak ada niat apa lagi. Bawa basuh sampai ke dagu ni. Tengah-tengahnya dagu baru ingat saja aku ngakak ada kecil. Hak kira sini ni. Ada pohon basuh dah sani kok dahi tak ada niat lagi. Dilarangkan dia. Itu dah. Dilarangkan dia. Tu makna kata maka barang yang terdahulu atas niat. Maksud itu dah basuh dahi sani tak ada niat lagi masalah. Main siapa dagu baru aku ngakak dah kecil. Jadi hak tempat kira tu hak dulu ada tu dilarangkan dia. Dan barang yang menyertai dengan niat itulah ialah awal. Tu panggil awal membasuh. Kalau itu maka wajib dikembalikan membasuh akan barang yang terbasuh dulu daripada niat. Masalah kita basuh kalau tahu masa dah basuh tak ada niat. Bawa sampai sini, tangan sampai sini, aku ngangkat ada kecil. Hak ni hak kira tu panggil awal lah. Hak duk basuh maidah tu lagu. Bila lagu wajib basuh semula ni. Apa tak ada orang ada cerita orang tua dulu mandi junub dia suruh niat timah akhir ada. Biasa dengar tak? Biasa dengar. Niat timah akhir. Mana-mana juga kata siap gak. Hak timah akhir baru niat. Tu, kok mana dah kira. Ya suruh basuh dia kata siap batu hak timah akhir tu baru niat. Patut hak billah lah tu kali kira dak. Hak billah dia panggil tu. Tak apalah niat timah akhir timah mana pun. Sekiranya kita niat timah akhir kata dengan timah akhir terpakai. Kata kata? Pas duk basuh kata dah tak kira tak ada niat lagi. Gitu. Tu mana kata hak mana berserta dengan niat mulai pada situ. Hak belum pada tu panggil lara. Bila lara wajib apa dia basuh semula. Maka wajib dikembalikan membasuhkan barang yang terbasuh dulu daripada niat. Habis. Tu rukun yang pertama. Dan yang keduanya ialah membasuh zahir mukanya. Wallahu a'lam.